Hai, Assalamualaikum and welcome back guys to Zaf Channel. Dalam channel aku banyak berkongsikan pengalaman dan juga kisah seram. Jadi kalau korang berminat dengan kisah misteri ataupun seram, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan tahu. So kepada yang tengok dekat TikTok, sorry aku lama dah tak upload video disebabkan ada beberapa masalah, ada beberapa isu lah. Dan kepada korang yang masih belum follow social media aku, korang boleh follow social media aku sebab aku banyak juga update dekat platform social media aku yang lain ni lah. Jadi dalam malam Anchor kali ni, aku lebih kepada nak berkongsi ilmu, ataupun aku boleh cakap aku nak berkongsi satu kisah pasal makhluk jin yang bernama Qorin. Jadi kalau korang nak tahu apa sebenarnya Qorin ni, macam pernah dengar tapi tak ingat dekat mana kan, aku rasa korang boleh dengar sampai habis and show your support. Tanpa lengah masa, kita teruskan dalam malam Anchor. Malam ni sebelum aku mulakan cerita pasal Qorin ni, aku harap korang dah baca ayat pelindung sebab aku tak bertanggungjawab kalau ada sebarang isu ataupun masalah gangguan sepanjang korang dengar cerita aku. Terutamanya bila berkaitan cerita-cerita yang bagi aku dekat dengan kita. Jadi apa sebenarnya Qorin ni kan? Daripada tadi aku sebut Qorin ni adalah satu jin yang lemah, di mana kita tahu setiap daripada kita ada ataupun lebih dikenali sebagai jin pendamping, ataupun kita ada kembar kita lah. So setiap daripada kita memang ada Qorin kita yang sendiri. Qorin semua orang adalah kafir kecuali Qorin Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Allah, dan Qorin Nabi sahaja beragama Islam. Jadi selain daripada tu semuanya kafir, termasuklah aku pun. So bermaksud jin pendamping ataupun Qorin ni, dia adalah kembar kita. Bermaksud dia selalu dekat dengan kita, jadi dia berperwatakan sama, rupa yang sama, semua samalah. Apa rutin yang korang buat, Qorin korang ni dah hafal dah. Dia macam orang kanan korang dia sentiasa ikut di mana sahaja korang pergi. Dan juga kalaulah dikatakan tuan ataupun kita meninggal dunia, Qorin kita masih hidup sebab kita sendiri tahu jin hidup beribu tahun. Jadi sebab itulah tak hairan aku boleh cakap kenapa bila seseorang yang kita sayang contohnya meninggal dunia, dan kita terlalu sedih sekali kita nampak orang yang kita sayang tu tiba-tiba pulang ke rumah, kita nampak kelibat dia. Itu bukanlah roh, tapi itulah Qorin. Sebab dia akan ikut sebiji macam tuan dia, perbuatan tuan dia apa semua. Jadi malam ni aku ada satu kisah apa yang terjadi dan kenapa aku cakap teramat bahaya. Aku boleh cakap lah teramat bahaya kalau korang dah mula nampak diri korang sendiri ataupun jin pendamping korang ni. Dikatakan satu hari tu adalah seorang lelaki ni, kita ambil nama dia Mat lah. Mat ni pergilah berjumpa seorang ustaz yang mengamalkan ilmu perbuatan Islam. Jadi bila Mat ni jumpa ustaz ni, Mat ni pun cakap kat ustaz ni, ustaz, saya ada masalah sedikit. Ustaz ni pun tanyalah dekat Mat ni, okey, apa masalahnya, apa jenis rawatan yang Mat nak sebenarnya. Jadi Mat ni cakap beberapa kali sewaktu dia dekat rumah dia, dia pernah ternampak diri dia sendiri. Bermaksud bukannya nampak hantu, bukannya nampak dalam keadaan yang menakutkan, tetapi lagi menakutkan sebab korang just bayang, korang just imagine, korang nampak diri korang sendiri depan mata korang. Yang korang tengok dia, mata sama, muka, badan, bentuk semua sama, ada dekat depan korang. Itu pun aku rasa lagi menakutkan daripada kau nampak toyol lah apa semua tu kan. Jadi bersambung pada cerita Mat tadi, Mat ni cakap satu hari ni pagi dia sedang tidur,
Dan tiba-tiba dia dengar ada orang bunyikan loceng rumah dia. Jadi Mat ni pun pergilah macam biasa, buka pintu depan, dan terbukti tak ada orang dekat pintu depan. Jadi Mat ni dah pelik, tapi dia fikir maybe budak-budak main loceng rumah kot. Sebab adalah, dia tahulah di kawasan perumahan dia tu adalah 2-3 budak-budak nakal. Jadi Mat ni pun sambunglah baring. Dalam 5-10 minit macam tu, lagi sekali loceng rumah dia dibunyikan. Jadi Mat ni pun dah rasa geram sikit. Dia pergi depan, dia buka terus, ingatkan dia nak terkejutkan budak tu. Tapi tak ada orang guys. Dia tak nampak kelibat orang. Dia tak nampak pun ada budak-budak nakal yang dah lari jauh ke apa, tak ada. Dan dia fikir tak logik ni. Kalau budak-budak, once dia tekan, tak sempat lari. Jadi Mat ni pun tak apalah, dia tutup balik pintu dia. Dari pintu depan nak ke bilik dia, dia akan melalui dapur. Bermaksud dia akan melintas di pintu dapur. Jadi bila dia melintas, dia akan nampaklah ruang dapur. Jadi apa yang Mat ni cerita kat Ustaz adalah, sewaktu dia melintas sahaja dekat depan dapur dia terperasan ada satu makhluk ataupun orang sedang berdiri dekat dapur. Jadi bila hujung mata dan bila dia pusing, dia cakap alangkah terkejutnya dia, sebab dia nampak diri dia sendiri. Dia nampak dia berpakaian macam dia, baju tidur, dan tengah buat air. Jadi dia cakap dalam seminit 2 minit juga, Ustaz, saya tengok je laki ni yang memang saya tengah buat air kat dapur. Jadi dia takut, dia berlari masuk ke dalam bilik dia. Dan dia cakap kat Ustaz tu, malam tu dia nak tidur. Jadi bila nak tidur, katil dia memang rapat ke dinding lah. Aku tak tahulah, tapi kebiasaannya memang katil kita akan rapat ke dinding. Jadi dia akan tidur menghadap ke dinding. So sedang dia tidur, sekali dia buka mata, dia nampak muka dia dekat dinding. Dia nampak sebiji muka dia tengah merenung dia sendiri dekat dinding. Jadi bila dia sentuh, dia cakap kat Ustaz tu dia rasa lembut, umpama macam sentuh kulit. Bila berlaku beberapa kejadian ni, Mat ni pun cakap lah kat Ustaz tu, kenapa Ustaz? Adakah ni gangguan ke apa? Lalu Ustaz tu pun cakap kat Mat, Mat, itulah Corin. Itulah pendamping awak, jin yang lemah. Tetapi Mat, Ustaz ni pesan, kalau ada benda yang tak elok, maksiat contohnya, benda-benda yang melanggar agama, yang Mat amalkan, yang Mat buat, rasanya dah tiba masa untuk Mat bertaubat, minta ampun. Sebab bila korang dah mula nampak Corin korang ataupun diri korang sendiri, bermaksud bahaya. Sebab macam aku cakap awal-awal tadi, jin Corin ni adalah jin yang lemah. Jadi bila lemah, korang umpama tuan dia, dia akan takut bila mana korang selalu beramal soleh, korang selalu ikut ajaran agama. Sebab Corin ni tugas dia tidak melainkan hanyalah nak bisik korang buat maksiat, korang jangan solat, korang malaslah nak buat amal ibadat semua ni. Jadi bila korang beramal baik, Corin ni akan lagi takut. Corin ni akan ikut korang untuk berbuat baik juga, akan kurangkan hasut korang untuk berbuat jahat. Tapi korang bayangkan, Corin seekor ataupun satu makhluk yang lemah, tiba-tiba dah berani tunjukkan diri dia yang dia tak sepatutnya tunjuk, iaitu berupa korang sendiri di depan muka korang. Korang rasa korang banyak beramal soleh ataupun sebaliknya? Sebab tu bahaya. Jadi ilmu ataupun apa perkongsian aku yang aku nak cuba sampaikan dalam video kali ini adalah lebih kepada, pernah tak, aku tanya ni, aku nak tanya korang, pernah tak korang nampak diri korang sendiri? Dan katalah kan korang dah pernah nampak diri korang, faham lah aku rasa.
Aku malah agak tapi faham-faham bermaksud tinggallah kan. Kalaulah ada benda buruk yang korang buat, korang sendiri tahu, jangan tipu diri korang. Dan insyaAllah kita harap supaya kita tak nampak diri kita ataupun korin kita sendiri. Sebab tu bahaya guys. Jadi itu saja yang aku berkongsi dalam kisah pada malam ni. Aku harap ilmu ni bermanfaat untuk kita semua. And insyaAllah kita, yang buruk datang daripada aku tapi yang baik datang daripada Allah. Aku harap ilmu malam ni bermanfaat untuk korang amati, dan kisah ni lebih kepada pengajaran dan juga seram. So kita jumpa lagi dalam malam Anchor yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy.